Mewakili Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Kristus Yesus, saya mengucapkan selamat tahun baru untuk seluruh jemaat GKY. Kita bersyukur di awal tahun ini Tuhan beri kesempatan untuk kita bisa datang beribadah bersama. Karena pas hari Minggu, maka pagi hari tadi di seluruh GKY juga sudah dilaksanakan ibadah kebaktian tahun baru. Dan kita tetap bisa juga mengadakan kebaktian gabungan bersama pada sore hari ini. Biarlah sungguh-sungguh Tuhan memberkati dan mempersiapkan kita memasuki tahun yang baru. Mari kita bersama-sama masuk dalam doa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. 在阅读思想上帝的话语之前，我们一起祷告。 Terima kasih untuk waktu yang Kau berikan pada hari ini kami bisa datang bersekutu beribadah bersama. 主，我们感谢你赐给我们的时间，今天我们可以来到这里，一起来团契敬拜主。 Kami bisa bersama-sama menghadap kepada Tuhan dan memuji Tuhan dan juga mendengar firman Tuhan. 我们可以一起朝见主，我们可以一起赞美主，听你的话语。 Berterima kasih karena di awal tahun ini kami percaya Tuhan akan membekali kami dengan firman-Mu. 我们相信，在这个新年的开端，你愿意因你的话语来祝福我们。 Sehingga kami sungguh-sungguh boleh tahu apa yang menjadi keinginan dari Tuhan untuk kami wujud nyatakan di dalam kehidupan kami sebagai orang-orang yang ditebus oleh Tuhan. 好，让我们作为你的被你救赎的人，我们可以知道你在我们生命中你要我们做的事情。 Kami serahkan waktu ini sepenuhnya dalam tangan-Mu ya Tuhan. 我们把剩下的时间交托在主的手中。 Berbicaralah kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. 求主对我们说话，我们你的儿女预备好心聆听你的话语。 Di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus, kami berdoa, kami bersyukur. 奉你的名，我们祷告，我们感谢。 Amin. 阿门。 Saudara, di hari pertama di tahun yang baru, perkenankan saya menyapa setiap jemaat, setiap saudara yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti ibadah secara online. Dan saya ingin menyampaikan satu ucapan harapan atau satu wish. 那么，在这个新年的第一天，请允许我向大家问候，代表我的心愿。 Dan ucapan harapan ini saya kutip dari apa yang tertulis dari satu ayat firman Tuhan di Yohanes pasal yang ketiga ayat yang kedua yang bunyinya seperti ini. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu sama seperti jiwamu baik-baik saja. 取自约翰三书第2节，亲爱的弟兄啊，我愿你凡事兴盛，身体健壮，正如你的灵魂兴盛一样。 Saudara, terjemahan bahasa Inggris menerjemahkan seperti ini. Beloved, I pray that all may go well with you and that you may be in good health as it goes well with your soul. 英文的翻译本这样翻译的：亲爱的弟兄，我祷告你一切顺利，身体健康，就像你的灵魂一样。 Bahkan ada satu terjemahan bahasa Inggris menerjemahkan dengan agak sedikit berbeda meskipun punya makna yang tidak terlalu berbeda jauh. Saudara, New American Standard Bible menerjemahkan wish atau ucapan harapan ini seperti ini. Beloved, I pray that in all respect you may prosper and be in good health just as your soul prospers. 新美国标准圣经这样翻译的：亲爱的弟兄，我祷告你凡事兴盛，身体健康，正如你的灵魂兴盛一样。 Jadi memang kata kerja dalam bahasa Indonesia semoga engkau baik-baik itu memang bisa diterjemahkan semoga engkau berhasil baik. 那么在印尼语圣经的这样的翻译就是愿你一切都好，确实可以翻译成愿你成功。 Saudara, kalau itu diumpamakan seperti satu perjalanan, maka ini bicara mengenai perjalanan hidup yang baik dan berhasil. 如果我们把它比喻成一段旅程的话，那我们可以说是一个成功的旅程。 Bicara perjalanan hidup yang mencapai tujuan yang memang diinginkan atau ditetapkan. 就是一个达到我们人生目的的一个人生的旅程。 Nah, saudara, penulis surat 3 Yohanes ini berdoa untuk penerima surat ini, seorang yang disebut bernama Gaius, supaya segala sesuatu berjalan
dengan baik dalam kehidupannya dan dia juga bisa menikmati kesehatan yang baik. 那么这个约翰三书的作者为他的朋友就是所叫的该忧，他为他祷告，愿他生活一帆风顺，他能够享受良好的健康。 Tapi saudara perhatikan dia berdoa, saudara, bukan hanya untuk physical well-being dari si penerima surat ini, tetapi dia juga berdoa untuk spiritual well-being dari orang yang bernama Gaius ini. 那么作者呢，不只是为他的朋友的这个肉体、身体上面的这个状况祷告，而是为他的灵魂的情况祷告。 Sama seperti jiwamu itu baik-baik. 正如你的灵魂兴盛一样。 Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada orang berkata begini, a healthy body without a healthy soul makes for an unhealthy person. Saudara, satu pribadi, satu tubuh yang tidak sehat, satu tubuh yang sehat tanpa jiwa yang sehat, itu menjadikan pribadi yang tidak sehat. 有这样一句话说：没有健康的灵魂、健康的身体，只会导致不健康的人。 Saudara, kita tidak tahu siapa sebenarnya Gaius yang dimaksud di dalam surat ini. 我们不知道这一书信所谓的这个该忧到底是谁， Ada beberapa Gaius yang disebut di dalam Alkitab. 因为在圣经里面有好几个该忧。 Saudara, kita tidak tahu, tapi kemungkinan besar dia adalah seorang pemimpin rohani. 我们不知道，但是很有可能他是一个属灵的领袖。 Saudara, penulis 3 Yohanes menulis kepada seorang pemimpin rohani berharap supaya betul-betul dia mengalami physical well-being tetapi juga spiritual well-being. 那么作者呢，写信给他的这个属灵的领袖，希望他的肉体、身体和他的属灵一切都好。 Saudara, ada orang berkata begini, Christian leaders, seorang pemimpin Kristen dengan jiwa yang sakit. Saudara, itu menjijikkan. 那么有人这样说，一个灵魂有病的基督教领袖会令人作呕。 Nah, saudara, bukti spiritual well-being dari Gaius itu kalau saudara bisa lihat, itu terlihat sekali di dalam ayat yang ketiga dan ayat yang keempat, dikatakan begini, sebab aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran, sebab memang kau hidup dalam kebenaran, bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. 那么在第3和第4节也证明了该忧的属灵状况。 有弟兄来证明你心里存的真理，正如你按真理而行，我就甚喜乐。我听见我的儿女们按真理而行，我的喜乐就没有比这个大了。 Saudara, bukti bahwa Gaius ini adalah baik dalam jiwanya dan rohaninya adalah dia tetap setia terhadap kebenaran dan dia terus hidup dalam kebenaran. 那么呢，这个该忧他在这个身体或者肉体或者属灵上面一个良好的状态的一个证明是，他是他的这个属灵，他的遵行真理，活在真理。 Saudara, memasuki tahun yang baru, marilah kita berdoa, kita berharap baik untuk diri kita, untuk anggota keluarga kita, untuk teman kita, untuk jemaat kita supaya sungguh-sungguh mengalami physical well-being, mengalami well-being dalam segala sesuatu dalam kehidupan ini, tetapi jangan lupa juga untuk mengalami spiritual well-being itu. 那么我们也是为我们的朋友、我们的家人、我们的教会的弟兄姐妹祷告，使我们大家的生命中一切兴盛，也是不要忘记为属灵的兴盛祷告。 Jangan cuma berharap supaya kita mengalami well-being dalam segala sesuatu yang lain, tetapi kita tidak memiliki spiritual well-being itu. 不要祷告，只是为那个我们一切都好，而是忘了为我们的属灵的情况或者良好的状况祷告。 Saudara, tema renungan firman Tuhan hari ini adalah flourishing. 那么我们今天讲到主题是兴盛。 Dan untuk itu saya ingin mengajak kita membaca satu bagian firman Tuhan dari Mazmur pasal 92 ayat yang ke-13 hingga yang ke-16. 因此呢，我们一起来阅读一下圣经，取自诗篇第92篇第13到第16节。 Mazmur 92 ayat 13 sampai 16 ada terjemahan yang ayatnya itu adalah ayat 12 sampai 15, tapi Indonesia ayat 13 sampai 16. Berbunyi seperti ini, orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. 中文圣经是92篇第12到第15节。一人要发旺如棕树，生长如黎巴嫩的香柏树。他们栽于耶和华的殿中，发旺在我们神的院里。
他们年老的时候仍要结果子，要满了枝浆而常发青，好显明耶和华是正直的，他是我的磐石，在他毫无不义。 Saudara, istilah flourish atau flourishing itu bisa punya pengertian yang sangat luas sekali, bisa diartikan tumbuh dengan subur, bisa diartikan itu bertunas, berkembang, maju, berjalan baik, berhasil baik, meningkat, bertambah, berbuah. 那么呢，这个兴盛这一词的意思有很多方面，可以是指的是蓬勃发展。茁壮成长、发芽、发展、进步、顺利、成功，还有保持这个新鲜，还有结果实。 Saudara, kalau satu pohon disebut flourishing, itu bukan sekedar pohon itu oke, bukan sekedar itu. 如果一棵树，我们可以说它这个发旺的话，不只是指的是它状态很好， Tapi menggambarkan satu pohon yang betul-betul sehat dan tumbuh dengan subur. 但是是形容一棵很健壮的一个就是很好的成长的一棵树。 Saudara, banyak orang ingin flourishing dalam banyak aspek hidupnya. 那么很多人在生活的方方面面都希望能够兴盛。 Ingin untuk pernikahannya flourish, ingin untuk bisnisnya flourish, ingin untuk jabatannya flourish, ingin untuk kekayaannya flourish, ingin untuk bisa pengaruhnya flourish dan sebagainya. 那么呢，很多人希望他的家庭、他的婚姻、他的事业、他的工作、他的职位、财产，还有他的这个影响力都是兴盛的。 Dan berharap saudara dengan memiliki flourishing life itu identik dengan memiliki good life. 那么呢，希望呢，他有这个兴盛的生命，就代表他有一个良好的人生。 Tapi izinkanlah saya saudara pada hari ini mengajak saudara untuk memikirkan atau mengajak saudara untuk bertanya dengan jujur. Dan saya bertanya kepada saudara dan juga kepada saya sendiri, are you flourishing? Saudara, apakah saudara dan saya ini flourishing di dalam kaitan dengan iman, dalam kaitan dengan kerohanian, dalam kaitan dengan pelayanan? 那么，请允许我向大家问一下，或者大家也可以问一下自己：你是否在你的信心、属灵还有服事上面兴盛？ Saudara, Allah ingin untuk kita itu flourish. 那么，上帝希望我们能够兴盛。 Tentunya saudara dalam perspektif Allah ini, flourishing itu nggak berkaitan dengan kenyamanan kita, kesenangan kita, atau kekayaan kita, ataupun keberhasilan kita. 那么从上帝的角度来看呢，当然这个兴盛跟我们的舒适、我们的娱乐或者我们的成功是没有关系的。 Saudara, tentu flourishing bukan dalam pengertian diajarkan oleh teologi kemakmuran bahwa menjadi anak Tuhan di dalam Kristus kita ini bisa kaya, berhasil, sukses, makmur, sehat selalu. 那么这个也是跟我们所谓的这个成功的这个神学有关，就是代表我们作为神的儿女，我们肯定会成功，我们肯定会一切都好。 Flourishing itu bukan saudara kita ini memiliki segalanya yang kemudian menjadikan hidup kita itu nyaman, senang, bahagia. 我所谓的这个兴盛，不代表我们生活中都是很富足的，我们都是很幸福快乐的。 Saudara, bicara flourishing itu bicara tentang spiritual progression, bicara tentang satu kemajuan atau pertumbuhan kerohanian. 那么呢，所谓的这个兴盛呢，是谈到关于我们这个属灵的成长，然后也包括属灵的生产。 Tetapi juga mencakup spiritual production, saudara, artinya apa? Ada buah yang dihasilkan. 也包括这个属灵的生产，也是所谓说的是我们生产果子。 Saudara, flourishing ini saya percaya adalah panggilan bagi orang benar. 我相信这个所谓的兴盛是我们每个信徒的呼召。 Saudara, ada ayat di dalam kitab Amsal yang berbunyinya seperti ini. 在这个箴言有这样的一节这样说 Amsal 的。 11 ayat 28, siapa mempercayakan diri kepada kekayaan akan jatuh, tetapi orang benar akan tumbuh, akan flourish seperti daun muda. 箴言第11章第28节，倚仗自己财物的必跌倒，义人必发旺或者兴盛如青叶。 Saudara, penulis Amsal ini bukan anti kekayaan. 那么呢，这个箴言的作者他并非讨厌这个财物， Saudara, problemnya bukan di kekayaan itu. 那么问题不在于这个财物， Karena kekayaan bisa juga saudara menjadi salah satu berkat dari Tuhan. 因为财物也是上帝的一种祝福。 Saudara, isunya terletak dalam hal sikap terhadap kekayaan itu. 但是问题是在对这个财物的心态。 Saudara, trust kepercayaan itu diletakkan harusnya kepada Allah, bukan pada kekayaan. 我们的信靠应该是要放在主里面，而不是放在财物上面。 Tetapi orang yang digambarkan di sini mempercayakan dirinya, trust kepada kekayaan itu. 但是呢，在这边的所形容的人，他就是倚仗自己的财物的。 Dia tentu berharap hidupnya itu flourish kalau dia kaya.
他希望如果他有钱，那他的生命就兴盛了， Tapi justru itu membawa pada kejatuhan. 但是反而会导致跌倒。 Dan kontrasnya orang benar itu melihat ada hal yang penting yang membawa dia itu flourish. 但是呢，义人看的有其他的事情会让他兴盛。 Orang benar itu bisa melihat relasi dengan Allah, bisa melihat righteousness itu yang lebih penting, dan itulah yang menjadikan hidupnya flourish. 那么呢，信徒或者义人他能够看重与上帝的这个关系，那这个会让他的生命兴盛。 Saudara, tadi kita membaca Mazmur 92 ayat 13 sampai 16. 刚才我们已经读了诗篇第92篇第12到第15节。 Dan perikop ini dengan jelas sekali bicara mengenai orang benar yang flourishing. 那么呢，在这一段经文很清楚的告诉我们，是一个兴盛的义人。 Saudara, orang benar adalah orang yang mengenal Allah. 一个义人是认识主的， Orang yang memiliki relasi yang hidup dengan Allah. 与神有一个很活跃的关系。 Orang benar adalah orang yang mengasihi Allah. 义人就是爱主的人， Orang benar adalah orang yang hidup sesuai dengan standar yang diberikan oleh Allah sendiri. 就是按照上帝所指定的标准来过生活的 Orang 人。 benar adalah orang yang merefleksikan sifat Allah yang righteous itu dalam hidupnya. 在他的生命中反映了上帝那公义正直的属性的人。 Nah, saudara, orang benar ini dikontraskan dengan orang fasik. 那么呢，这个呢，义人跟这个恶人成对比了。 Di Mazmur 92 ayat 78, saudara, orang fasik disebut juga sebagai orang bodoh, orang bebal yang nggak mengenal Allah. Memang saudara, tampaknya itu juga flourishing, tetapi itu bersifat sementara. 那么呢，在诗篇92篇第7到第8节呢，恶人也被描述为这个畜类人或不认识主的愚顽人，看起来也是很兴盛的。 Maka orang-orang fasik dikatakan mereka itu flourish seperti rumput, seperti tumbuh-tumbuhan. Orang-orang yang melakukan kejahatan itu berkembang, berakhirnya mereka akan dihakimi oleh Allah. 就是在这里描述的恶人就是茂盛如草，但是最后将受到神的审判。 Nah, saudara, bagaimana orang benar itu digambarkan sebagai orang yang flourish? 那么这个圣经如何形成义人是一个兴盛的人呢？ Saudara, orang benar itu diumpamakan atau dibandingkan seperti pohon korma. 那么呢，就是在这里义人被描述为这个棕树。 Saudara, pohon korma itu mungkin sejenis pohon palem begitu ya. 是棕树。 Pohon yang bisa bertumbuh cukup tinggi, sudah bisa sampai 30 meter. 它能够长成这个高达3米左右的， Memiliki batang yang lurus di atas, dan di atasnya kita melihat daun-daun dan buah-buah yang kemudian bergelantungan di daun-daun itu. 树干笔直向上，然后呢，这个树枝上挂着叶子还有果子。 Buah korma, buah yang sangat enak ketika sudah matang. 那么呢，我们所谓的椰枣成熟的时候是非常好吃的。 Semakin tua umur pohon itu, semakin manis dan semakin berlimpah buah yang dihasilkan. 那么这棵树越老，结出的果实就是越甜越多。 Dan pohon ini bisa hidup mungkin sampai bisa 200 tahun. 那么呢，这棵树有可能够活到200年。 Saudara, ini pohon yang bisa bertahan hidup dan tetap berbuah di tengah-tengah keadaan yang paling berat. 那么这棵树是可以在最恶劣的条件下存活下去。 Maka pohon ini juga bisa ditemukan di padang gurun. 那么呢，在旷野我们也可以找到或者见到这棵树。 Di padang gurun, di tempat di mana sudah mungkin pohon lain sulit untuk bertumbuh, pohon korma bisa bertumbuh. 或在这个沙漠呢，有很多时候我们认为是其他的植物很难生存的，那么这种树是可以生存的。 Saudara, metafor pohon korma itu menggambarkan fruitfulness ini, sudah berbuah ini. 那么这个种树的比喻描述了这个多结果子。 Tetapi juga bisa flourishing, saudara, di tengah-tengah situasi dan keadaan yang berat dan sulit. 但也可以形容这个兴盛，因为是在这个种种的困难中可以生存下来。 Saudara, tragedi dalam kehidupan itu tidak menghentikan orang-orang benar yang digambarkan seperti pohon korma ini. 那么生活中的悲剧并不能阻止像棕树一样的这种义人。 Penderitaan itu tidak menjadikan orang-orang benar menjadi layu. 那么呢，苦难不会使义人枯干。 Keadaan sulit tidak menjadikan mereka itu berhenti melayani Allah dan berbuah baginya. 困难无法阻止义人服侍主，为他结果子。
Tidak peduli apa yang mereka alami saudara, atau ada di mana mereka ini, mereka tuh bisa flourish sebagai atau seperti pohon korma ini. 无论他们面对什么情况，无论他们在何处，他们都可以像这棵树一样兴盛。 Orang benar juga digambarkan seperti pohon aras di Lebanon. 那么呢，这个义人也是把它描述为这个黎巴嫩的香柏树， Satu pohon yang besar dan kokoh. 是一个又高又大又健壮的一棵树。 Pohon yang bisa bertahan di temperatur yang dingin dan bisa bertahan juga menghadapi angin yang sangat kencang. 可以承受低温和强风， Pohon yang juga bisa bertumbuh tinggi sampai 40 meter. 也可以长到40米左右的。 Memiliki batang yang besar sekali. 它的这个树干很大很 Dan 粗， ranting-ranting dengan daunan itu bisa mencapai berapa meter, mungkin 10 sampai 15 meter lebih, sehingga membuat seperti satu kanopi perteduhan. 那么呢，它的树枝还有包括它的那个叶子呢，可以达到这个10到15米左右，甚至更多，因此呢，可以成为这个树荫。 Dan menurut penyelidikan umur dari pohon ini bisa ada yang mencapai sampai 1.500 tahun. 据这个研究结果证明，这棵树呢，可以活到大概3000年， Tetapi selalu hijau daunnya. 但是它常年翠绿的。 Dan pohon ini punya kualitas yang sangat dihargai. 那么它的质量是非常昂贵的， Karena batangnya sudah bisa menjadi kayu yang sangat mahal dan dipakai untuk membangun rumah, membangun tempat ibadah, membangun kuil. 那么呢，因为它的这个树干呢，属于非常昂贵的木材，可用来建筑房屋或者这个寺庙或者其他的崇拜场所。 Raja Salomo pernah memakai ini kayu aras ini untuk membangun istananya, membangun bait Allah. 那么所罗门王也使用这个香柏树来建这个他的宫殿，还有神的殿。 Jadi saudara metafor ini menggambarkan usefulness, kebergunaan dan juga durability, saudara ketahanan, stability, ketahanan. 那么呢，所以这棵树也是代表了这个公用性或者多用性，还有它的这个稳定性，还有坚固性。 Maka orang benar adalah orang yang useful di tangan Tuhan. 因此呢，我们义人都是在主里面都是主可以使用我们的。 Orang berguna di tangan Tuhan dipakai untuk jadi berkat. 有用的人，上帝可以使用我们成为众人祝福。 Orang benar itu kuat dan kokoh di dalam Tuhan. 义人都是在主里面坚固刚强的。 Jadi ini metafor yang dipakai untuk menggambarkan orang benar itu. Pohon korma dan pohon aras di Lebanon. 所以呢，在这里就将义人形容为棕树和黎巴嫩的香柏树。 Sudah bicara flourishing, ini bicara satu kondisi yang tentu diharapkan dan harusnya bisa dialami oleh semua orang benar. 那么在这里，这个兴盛的这个情况呢，当然是要成为我们大家所盼望的，应该经历的。 Baik itu mungkin pria atau wanita, anak-anak atau dewasa, muda atau tua, berpendidikan atau tidak berpendidikan, kaya atau miskin, budak atau orang merdeka. Kalau dia orang benar, harusnya bisa flourishing. 无论是男性还是女性，儿童还是成年人，年轻人还是老年人，受过教育还是没受过教育，无论是贫富，无论是努力还是自由人，只要他是义人，都应该可以兴盛。 Maka kita bisa berkata sudah flourishing itu adalah hal yang possible, yang mungkin untuk semua orang benar, termasuk orang-orang benar yang sudah lanjut usianya. 因此呢，我们可以说，兴盛这个情况呢，应该是对所有的义人都是有可能经历的，包括已经年老的义人。 Maka dikatakan di ayat 15 pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gembuk dan segar. 因此呢，在第15节这边写，他们年老的时候仍要结果子，腰满了枝浆，而常发青。 Mereka tetap bisa berbuah sekalipun mungkin rambutnya sudah putih. 虽然他们头发已经白了，但是他们仍然可以结果子。 Mereka tetap bisa berbuah sekalipun tidak memiliki vitalitas seperti seorang anak muda. 虽然没有像年轻人一样有那么好的体力，但是他们还是可以结果子。 Jadi sudah bicara mengenai flourishing, ini bicara satu keadaan yang terus-menerus dan tidak terhentikan. 因此呢，说到关于这个兴盛，是一种持续不断和无法阻止的一种情况， Keadaan yang tidak dibatasi oleh masa lalu ataupun masa sekarang. 就是没有受过去和将来的限制或者现在的限制。 Flourishing itu tidak dibatasi, sudah hanya di masa-masa awal atau di masa-masa pertengahan kehidupan. Orang benar
bisa memiliki fruitful future untuk diantisipasi dan dijalani. 那么我们所谓的这个兴盛呢，也不只是停在早期或者在中期，但是呢，我们的这个艺人可以在将来也是拥有这样的一个多结果子的一个未来。 Karena orang yang seperti ini masih mungkin to flourish dan terus produktif. 因为呢，像这些人呢，他有可能是兴盛，而且是保持这样的一个生产力。 Sekalipun mungkin secara kekuatan fisik sudah merosot karena bertambahnya usia, tetapi natur sebagai orang benar tetap bisa menghasilkan buah sekalipun sudah tua. 那么，即使随着年龄的增长，我们的体力下降，但是因为我们是艺人，这个艺人的本性，我们仍然可以兴盛或者结果子。 Nah, saudara, orang benar yang bagaimana kasih yang bisa flourishing itu? 那么呢，什么样的艺人可以兴盛呢？ Apa yang menjadi karakteristik dari orang benar untuk bisa flourishing? 一个艺人要有什么样的特征，他才能够兴盛呢？ Pertama, 第一， orang benar yang memiliki kehidupan yang ditanam dengan dalam dan kokoh di dalam Tuhan. 生命深深的、坚定的扎根于神的艺人。 Saudara, ayat 14 berkata begini, mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. 第14节这样说：他们栽于耶和华的殿中，发旺在我们神的院里。 Ini satu bahasa metaforis. 这是一种修辞， Karena tidak ada pohon yang ditanam di bait Tuhan. 因为是没有栽于这个耶和华的殿的一棵树，任何树。 Satu bahasa metaforis atau ungkapan metaforis itu menggambarkan kedekatan sudah orang benar dengan Allah, dekat dengan hadirat Allah, hidup dalam persekutuan erat dengan Allah, memiliki communion with God. 那么呢，在这边的这个修辞呢，是代表什么呢？代表这个艺人与神的这个亲密的关系，那么的亲密，然后也是活在与神的亲密团契中。 Saudara, bahkan ada orang berkata begini, orang benar itu nggak pernah homeless. Saudara, kenapa? Karena Tuhan itulah yang menjadi tempat perteduhan, our dwelling place. 甚至呢，有人说，艺人永远不会无家可归，因为上帝是我们的居所。 Saudara, ini gambaran orang benar yang hidupnya, hatinya diberikan kepada Allah di dalam ibadah. 这是形容在敬拜中将自己的心献给上帝的艺人。 Mereka menyukai bait suci karena itu tempat ibadah di mana mereka bisa berjumpa dengan Allah. 他们喜爱圣殿，因为在这里他们可以与神相遇。 Ketika mereka beribadah, saudara, mereka itu mendapat tentu makanan rohani dan di sanalah mereka itu bisa bertumbuh. 当他们这个敬拜的时候，他们肯定获得这个灵粮，然后他们也可以成长。 Saudara, mengingatkan saya akan ayat yang kita pernah tahu, Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. 那么这样的情况，让我联想到我们大家所知道的诗篇第1篇。 Dikatakan seperti ini, berbahagialah orang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. 不从恶人的计谋，不占罪人的道路，不做亵慢人的座位。他喜爱耶和华的律法，昼夜思想，这人变为有福。他要像一棵树栽在溪水旁，按时候结果子，叶子也不枯干。凡他所做的，尽都顺利。 Jadi kita melihat di sini orang benar digambarkan seperti pohon yang enggak layu daunnya, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. 因此呢，在这边我们可以看到，义人被描述为一棵叶子不枯干，然后按时候结果子的。 Dan secara khusus di Mazmur 1 ini kita melihat orang ini digambarkan di ayat kedua sebagai orang yang kesukaannya Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. 那么第2节也说，他喜爱耶和华的律法，昼夜思想。 Gambaran orang yang merenungkan dan memberi perhatian pada Taurat atau pada firman Tuhan. 就是思想并留意上帝的话语的人。 Saudara, flourishing itu muncul dari kehidupan yang bukan hanya dekat dengan Tuhan. 那么这个兴盛呢，这个来自于与上帝有这个亲密关系的生活。 Tetapi muncul dari kehidupan yang dijalani sesuai dengan petunjuk dan hikmat Tuhan. Percaya Tuhan dan Tuhan yang mengajari kita di jalan kehidupan itu. 而且也这个来自于遵行上帝的引领和智慧的一种生活，因为我们相信他在我们的人生道路上教导我们。 Saudara, kembali tadi apa yang dikatakan dalam Mazmur 92, ditanam di bait Tuhan. 那么刚才我们回到这个诗篇92篇，就是栽于神的殿。 Saudara, kita tahu bait Tuhan itu adalah tempat di mana Allah berdiam dan tempat umat bertemu dengan Allah.
我们知道这个圣殿是神居住的地方，也是我们可以遇见神的地方。 Bahwa Tuhan itu bukan sekedar cuma satu tempat untuk berkumpul beribadah bersama, tapi tempat itu juga flourish. 那么这个神的殿不只是一个艺人团聚的地方，或者敬拜的地方，但是我们艺人可以经历兴盛的生命的地方。 Saudara, maka tidak salah kalau kita berkata begini, salah satu cara kita itu menghidupi kebenaran yang diajarkan di Mazmur 92 adalah kita ini hidup di tengah-tengah komunitas, dalam komunitas dengan orang percaya lainnya, kerajaan Tuhan. 那么呢，因此呢，有人如果这样说，如果我们如何活出这个这一篇这个诗篇的话呢，就是要让我们活在这个信徒或者教会里面信徒的一个团契中。 Memang baik Tuhan dan gereja itu dua institusi yang tidak persis sama. 圣殿和我们这个神的教会是两个不同的性质的这个机构， Tapi punya fungsi yang mirip sebagai tempat ibadah dan juga sebagai satu simbol ibadah dalam agama Yahudi dan dalam kekristenan. 但是呢，在这个犹大人的这个概念里面呢，还有我们基督教的概念里面是具有这两种是具有同样的这个性质或者功能的。 Jadi rumah Tuhan adalah satu tempat di mana orang percaya beribadah, bertumbuh, menjadi dewasa dan flourish. 所以呢，是一个艺人或者信徒可以团聚、可以成长、可以兴盛的地方。 Saudara, satu biji atau satu pohon tidak dapat menanam dirinya sendiri. 那么一棵树它无法种自己。 Saudara, dalam kedaulatannya Allah menempatkan kita seperti pohon di satu tempat, di satu tanah, di satu tempat di bumi ini dalam satu waktu dalam sejarah di mana Tuhan mau untuk kita flourish di sana nih. 那么呢，主呢，以他的这个主权，按照他的时间还有历史，他将我们栽于某个地方、某个教会。 Allah menanam kita dalam keluarganya, dalam gerejanya, dan kita ini diberi makan melalui firman, kita dipimpin, dibina oleh Roh Kudus sehingga kita berangsur-angsur makin disucikan dalam karakter dan dalam tingkah laku kita. 那么呢，这个上帝通过将我们栽在一个教会，然后呢，通过这个主的话语，使我们得到灵粮，然后呢，通过各种的这个培训和还有这个圣灵的帮助，那么我们可以获得一个或者经历一个兴盛的生命。 Sekali lagi, saudara, ini salah satu cara, saya tidak mengatakan satu-satunya cara kita bisa flourish. 这只是其中的一个方式，不是唯一的方式。 Kalau orang benar mengabaikan gereja, mengabaikan keluarga Allah, sulit untuk dia flourish. 那么，如果一个信徒呢，他如果忽略掉了神的家庭，忽略掉了教会，他很难兴盛的。 Bagaimana dengan gereja kita? 那我们的教会如何呢？ Apakah betul-betul di tempat di mana orang yang datang itu betul-betul merasakan dekat atau mengalami hadirat Tuhan itu? 那么呢，是否可以让每次来到我们教会的人，他能够感受到上帝是很近的？ Bagaimana dengan gereja kita? 那我们的教会又如何？ Apakah menjadi tempat di mana betul-betul jemaat atau orang yang datang tuh menerima tuntunan, menerima encouragement, dan mereka bisa flourish dalam melayani dengan karunia, dengan talenta mereka? 那么呢，我们的教会是否可以成为一个地方，可以让弟兄姐妹获得这个引领，还有他们可以在他们的各样的恩赐才能成长。 Orang benar yang flourishing adalah orang yang mencintai dan melayani gerejanya. 那么呢，这个兴盛的艺人是一个服侍教会的人。 Memang betul, saudara, mungkin dengan kita misalnya bertambah usia, saudara, cara kita melayani di gereja mungkin berbeda dengan cara kita melayani ketika kita masih muda. 那么我们随着这个年龄的增长，在我们年龄越大的时候，我们的这个服侍的方式比我们这个年轻的时候也许会不一样。 Peran dan responsibilitas pun mungkin juga sudah berbeda. 我们所扮的角色，还有我们的责任感可能也不一样。 Ada orang-orang yang lebih muda yang menggantikan kita. 有这个年轻人代替我们的。 Saudara, bagaimana kita misalnya sebagai seorang senior di dalam gereja Tuhan? 那我们成为这个长辈，在神的教会要如何呢？ Apakah kita menyatakan ketidaksenangan terhadap generasi yang lebih muda? 我们是对这个晚辈表示这个不喜欢吗？ Atau hanya memberikan kritikan-kritikan bergenerasi yang lebih muda? 或者对这个更年轻一代的，我们向他们提出批评？
Saudara, sekalipun mungkin cara kita melayani berbeda, peran dan responsibilitas berbeda, tetapi saudara tetap bisa berbuah. 虽然我们的这个服侍的方式，我们所扮的角色，还有我们的责任不一样，但是我们还是一样可以结果子的。Saudara, satu kali saya membaca sebuah buku. 那么有一天我读了一本书， Buku itu menceritakan satu kejadian yang sudah cukup lama. 那么这本书讲了已经过去很长时间的事件， Yaitu ketika negara Uni Soviet itu kolaps, ya, rubuh, kemudian terpecah-pecah menjadi beberapa negara di tahun 1991 ya. 就是在1991年这个苏联它这个分国的事件。 Maka beberapa negara itu kemudian mengizinkan misionari masuk melayani di sana. 那么呢，几个国家他们允许宣教士们来到他们国家宣讲福音。 Salah satunya negara Ukraina. 那么其中一个就是乌克兰。 Sudah ada seorang menghadiri satu kebaktian di Ukraina. 那么有一个人他参加了这个乌克兰的崇拜会。 Lalu orang itu menulis satu newsletter, ya, menulis satu newsletter berita laporan kepada gerejanya mengenai apa yang dia lihat. 那么他便给他的教会写了一份报告或新闻。 Jadi dia berkata begini, intisarinya dia berkata begini. 那么总结来说，他这样说的： Betapa salahnya kelompok komunis itu ketika mereka mengizinkan wanita-wanita Kristen yang tua untuk tetap terus beribadah bersama. 那么这个共产主义，他们允许这个老年的妇女继续崇拜，是一个很大的错误。 Mereka orang tua-tua ini dianggap bukan ancaman bagi rezim komunis. 那么呢，对他们来说，这些老年人不是一个威胁， Maka dibiarkan mereka beribadah. 所以是允许他们继续这个敬拜崇拜。 Tapi justru orang-orang ini dengan doa-doa mereka dan kesetiaan mereka di masa-masa yang sulit itu, mereka ini yang menjadikan gereja itu tetap bersatu dan membangkitkan generasi orang-orang, anak-anak muda untuk beribadah dan melayani Tuhan. 那么呢，以他们这个忠心祷告的这个态度，然后呢，他们就是可以让这个教会团契，然后也让这个教会复兴，让更多的年轻人服侍主。 Jadi orang-orang wanita-wanita yang tua-tua ini, sudah ternyata mereka tetap fruitful dalam hal apa? Mereka berdoa untuk gereja mereka. 那么呢，这些老年的妇女呢，她们还是仍然可以结果子，在哪方面呢？就是在他们为教会祷告这方面。 Maka muncul sudah generasi-generasi yang lebih muda dari mereka yang juga beribadah kepada Tuhan. 因此呢，就出现了比他们更年轻一代的这个服侍主的敬拜主的。 Sudah satu newsletter yang menggambarkan peranan orang-orang benar yang mungkin sudah lanjut usia. Mereka mungkin nggak bisa berperan banyak, tapi mereka tetap bisa berbuah melalui apa? Doa mereka. 就是这个报告，它的内容主要就是来报告这些老年人，虽然他们老，但是他们可以仍然结果着，通过什么？通过他们的祷告。 Orang benar yang memiliki kehidupan yang ditanam dengan kuat, dengan dalam di dalam Tuhan. 就是在主里深深的、坚定的、坚固的扎于神的义人。 Yang kedua, 第二， saudara, orang yang bagaimana yang bisa flourishing? 就是什么样的人可以兴盛呢？ Orang benar yang memiliki kehidupan yang mempercayai Tuhan sepenuhnya. 就是拥有完全信靠神的生命的义人。 Saudara, di ayat 16 itu menunjukkan pemberitaan orang-orang benar yang sampai masa tua tetap berbuah dan segar. 那么呢，第16节描述了一些义人，他们直到年老仍然多结果着常发青。 Orang-orang yang tua ini men-sharingkan kebenaran tentang Allah yang mereka kenal dan alami dan sepanjang kehidupan, dan mereka berkata, Tuhan itu benar, Ia gunung batuku, dan tidak ada kecurangan padanya. 他们分享了他们终身学习和经历的关于神的真理。他们说，耶和华是正直的，他是我的磐石，在他毫无不义。 Tuhan itu benar, Dia selalu melakukan yang benar. 神是正直的，他就是行公义的神。 Dia selalu benar dalam janjinya. 他的应许是公义的、正直的， Ia benar dalam kesetiaannya. 他是信实的。 Tuhan itu gunung batuku. 神是我的磐石， Dipercaya betul-betul sebagai tempat perlindungan. 是值得信赖的避难所， Benteng pertahanan yang kuat. 保护我们的这个高台。 Saudara, maka di dalam Tuhan itu ada kekuatan, ada perlindungan. 因此，在主里面有保护、有力量， Bahkan meyakini nggak ada kecurangan di dalam diri Allah itu. 然后在神里面毫无不义。
Karena itu ia dapat dipercaya. 因此呢，他是值得信赖的。 Jikalau terdapat kecurangan di dalam Tuhan, maka dia tidak akan menjadi Tuhan yang bisa diandalkan. 如果主里他是有半点不义，那他就是不值得我们依靠的主了。 Saudara, inilah yang menjadi dasar keyakinan kepercayaan mereka ini. 这就是他们的信仰的根基， Bukan sekedar cuma satu pengetahuan di benak mereka. 不是一种他们思想里的一个知识罢了。 Tetapi inilah saudara yang boleh katakan pengakuan mereka setelah menjalani kehidupan sampai tua, sampai benar-benar terus tetap berbuah, segar dan gemuk. 而是他们的这个人生所经历的，他们承认说，他们到年老可以，还是仍然可以结果子。 Maka ini adalah satu deklarasi confidence. 所以这个是一个信仰的宣告， Tapi bukan self confident, 不是自信， tapi confident di dalam Tuhan. 而是在主里的信心。 Saudara, orang-orang ini tidak mengklaim kredit untuk diri mereka sendiri karena mereka bisa flourish. 他们如果他们能够兴盛，他们不是认为是因为自己的功劳， Allah lah yang menjadikan mereka bisa flourishing. 因为是上帝使他们能够兴盛的。 Saudara, flourishing itu berarti berpegang kepada kebenaran-kebenaran dan janji-janji Allah bagi hidup kita. Dalam keadaan baik ataupun dalam keadaan tidak baik. 那么兴盛也指的是无论好或者不好的情况，我们还是仍然持守神的这个真理，还有神的应许。 Yeremia 17 ayat 7 dan 8 berkata begini, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. 那么耶利米书第17章第7到第8节这样说：倚靠耶和华，以耶和华为可靠的，那人有福了。他必像树栽于水旁，在河边扎根，炎日来到，并不惧怕，叶子仍必青翠，在干旱之年毫无挂虑，而且结果不止。 Dan Nabi Yeremia menulis dasar untuk bisa flourish fruitful ini adalah apa? Trust in the Lord. 先知耶利米写到这个兴盛和多结果子的这个根基是依靠上帝。 Mazmur 52 ayat 10 berbunyi seperti ini. Tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau dalam rumah Allah. Aku percaya akan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selamanya. 诗篇52篇第10节这样写：这一我就像神殿中的青橄榄树，我永永远远依靠神的慈爱。 Saudara, ungkapan untuk seterusnya dan selamanya ini mengindikasikan tidak peduli keadaan apapun yang terjadi, tidak peduli betapa besar tantangan, tidak peduli dalam masa kekurangan atau kelimpahan, si pemazmur ini akan seterusnya dan selamanya mempercayai Allah. 那么呢，这里的永永远远指在无论发生什么事情，不管挑战多么大，无论缺乏还是富足，诗人将永永远远依靠上帝。 Saudara, kiranya dua kebenaran ini boleh menjadi kebenaran yang kita hidupi di tahun yang baru. 但愿这一祷告可以成为我们新的一年的祷告。 Betul-betul kita ditanam dengan kuat, berakar dengan kuat dan dalam di dalam Tuhan. 我们能够在主里面，能够扎根于主。 Dan kita memiliki keyakinan yang penuh pada Allah yang kita percaya dan kita sembah. 我们完全依靠我们所相信的，我们所敬拜的主。 Sekali lagi saudara, bicara flourishing bukan sekedar cuma bicara spiritual growth atau pertumbuhan rohani, tapi juga bicara spiritual production. 所以呢，我们所谓的这个兴盛，不只是停在这个属灵的成长，而是也是指的是属灵的生产。 Maka kalau saya boleh simpulkan dari Mazmur 92 ini menggambarkan the flourishing righteous dikontraskan dengan orang fasik yang flourishing, saya bisa simpulkan dengan kalimat seperti ini. 因此呢，如果我们可以对这个诗篇92篇下结论，我们可以这样说： Flourishing yang duniawi itu prospering on the outside, but bankrupt on the inside. Biblical flourishing itu adalah prospering on the inside and overflow in blessing to the outside. 世界的兴盛就是外盛内衰，圣经里的兴盛是里面兴盛，富足祝福满溢流出。 Sebagai penutup saya ingin mengutip perkataan Tuhan kita, Tuhan Yesus. 我将引用我们主耶稣的话来结束我的讲道。 Yesus pernah berkata, pencuri datang
hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. 主耶稣曾经说过，盗贼来无非要偷窃、杀害、毁坏，我来是要叫羊得生命，并且得的更丰盛。 Yesus tidak memakai istilah flourishing. 那么主耶稣在这里没有使用兴盛这一词的， Dia tidak memakai istilah flourishing life. 他没有使用这个兴盛的生命的这 Tapi 一词， Yesus bicara abundant life. 但是他谈到关于丰盛的生命。 Kata kelimpahan itu berarti sesuatu yang lebih, sesuatu yang meluber, sesuatu yang surplus. 这个丰盛的生命指的是一个多余的或者这个满意的生命， Dan hidup berkelimpahan itu bukan karena kelimpahan harta, 不是因为这个财富， bukan karena hidup tanpa penderitaan. 不是因为生命没有任何的苦难。 Kita melihat setelah Yesus berkata Yohanes 10 ayat 10, kita lalu tahu Yesus lalu kemudian bicara tentang akulah gembala yang baik. 我们知道，在这一节之后，主就说我是好牧者。 Kehidupan yang berkelimpahan dan kehidupan yang dijalani dengan kepercayaan dia adalah gembala yang baik. 丰盛的生命是我们完全相信他是我们的好牧者的。 Gembala yang berjalan bersama dengan kita melalui setiap lembah dan setiap tantangan. 在我们任何的这个幽谷或者任何的挑战，与我们同行的主。 Tidak peduli apa yang kita alami atau hadapi, saudara. Gembala yang baik memiliki supply, persediaan yang lebih dari cukup untuk menuntun kita. 无论我们面对什么，他的恩典够引领我们。 Maka kita bisa flourishing itu karena anugerah Tuhan kita itu ada di dalam Kristus yang adalah gembala yang baik. 因此呢，我们之所以能够兴盛，因为主的恩典都是在我们的主耶稣基督里。 Berapa hari yang lalu saya membaca satu buku khusus memang untuk seorang rohaniwan, 那么 atau 呢， pastor. 那么前段时间我读了一本书，是针对这个一位牧师写的一本书。 Sekalipun saudara ada yang bukan pastor, tetapi saya ingin mengutip perkataan dari buku ini karena saya percaya kebenarannya berlaku untuk semua orang percaya. 我想引用这本书里面的一些话。 Judul buku itu ada flourishing pastor, pastor yang flourishing. 这本书的这个书名是《兴盛的牧师》。 Dan penulis ini seorang pastor menggambarkan betul-betul sulitnya pergumulan, beratnya pastoral calling itu, panggilan pengembalaan itu. 那么呢，作者真的是写了这个牧师的这个护照有多么难。 Tapi saya ingin mengutip apa yang dia katakan dan saya terjemahkan secara bebas. 我想引用他所说的话。 Bukan bagaimana kita memulai, tetapi bagaimana kita berlari dalam pertandingan itu dan menyelesaikannya, itu yang penting. 真正重要的不是我们如何开始，而是我们如何跑完并完成比赛。 Dimanapun atau kapanpun kita menemukan diri kita dalam perjalanan pastoral, kita perlu untuk berpegang pada kebenaran bahwa kesetiaan, fruitfulness, dan ketahanan atau ketangguhan itu utamanya bukan ditentukan dengan berapa baiknya kita memimpin, tetapi ditentukan oleh berapa baiknya kita dipimpin. 无论我们在牧灵之旅中身处何方，我们都需要掌握这样一个事实，就是忠诚、结果子和韧性，最终并不取决于我们的领导有多好，而是我们被领导的有多好。 Jadi kesetiaan, fruitfulness, dan ketangguhan itu saudara bukan ditentukan oleh bagaimana baiknya kita itu mengembalakan orang lain, tetapi pertama-tama betapa baiknya kita itu digembalakan. 所以呢，这个结果子和韧性，最终并不取决于我们的领导有多好，但是我们被领导的有多好。 Kiranya Tuhan menolong kita untuk betul-betul menjadikan Yesus sebagai gembala yang baik menuntun kita di tahun yang baru ini. 愿上帝帮助我们，我们可以将主耶稣成为我们的好牧者，来带领我们走进新的一年。 Mari kita punya kerinduan kuat untuk sebagai orang benar yang flourishing. 我们也是有一个很强烈的渴慕，可以成为兴盛的基督徒。 Mari kita berdoa. 我们一起祷告。 Terima kasih untuk apa yang boleh kami renungkan, Tuhan. 主啊，我们感谢你，我们今天能够思想你的话语， Mohon Kau memberkati firman-Mu, 求主祝福你的话语， mengingatkan, menyadarkan kami panggilan Tuhan untuk kami menjadi orang yang flourishing. 提醒我们，上帝，你呼召我们成为兴盛的信徒， Dalam iman kami, dalam kerohanian kami, dalam pelayanan kami. 在我们的
信心，在我们的属灵，在我们的服事中， Kami mengalami pertumbuhan yang benar di dalam Tuhan. 我们可以在主里面有一个正确的公义的成长， Dan hidup kami berbuah menjadi berkat bagi orang lain. 我们的生命能够结果子，成为众人的祝福。 Dan biarlah flourishing itu menjadi satu hal yang sungguh-sungguh terwujud nyata di sepanjang kehidupan kami sampai kami bertemu muka dengan Tuhan. 好让这个兴盛能够不断的持续的在我们的生命中发生，直到我们见主面。 Biarlah kami sungguh memberikan diri kami dituntun, dikembalakan oleh gembala yang baik itu. 也求主让我们将自己献我们自己，将主引领。 Dengar doa kami Tuhan. 求主听我们的祷告， Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. 奉主的名我们祷告，感谢， Amin. 阿门。